Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi ini 5 hari bulan 9 2021 kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas, surah yang ke-28, juzuk yang ke-20. Sambungan kita insya-Allah bermula ayat 22 hingga 25. Kita ambil separuh daripada kisah Nabi Musa di Madian. Alhamdulillah, pada siri yang lepas kita sudah bincang tentang Nabi Musa alaihissalam setelah melakukan kesilapan menumbuk Qibti yang menyebabkan kematiannya, kata orang bunuh tanpa sengaja. Kemudian dia masih lagi menanti apakah hukuman yang akan dikenakan ke atasnya. Sambil dia berjalan duk menunggu keadaan itu, tiba-tiba jumpa pula dengan si Israeli yang berkelahi semalam, yang menyebabkan dia pergi bantu kawan tu tumbuk Qibti. Israeli ni minta pula yastasrikhuhu, melaung panggil Musa untuk bantu dia sekali lagi. Ketika itu Nabi Musa marah. Innaka lagawiyyun mubin. Musa kata, mu ni bahasa jenis perangai tak baik, hari-hari nak kelahi. Kemudian alhamdulillah, hari yang kedua tidak jadi sebarang pukulan, tidak berlaku. Cuma Nabi Musa marah kepada Israeli ini sebab boroh sangat, duk kelahi dengan orang, minta tolong orang buat benda yang tak baik. Tiba-tiba waja'a rajulun min aqsal Madinah. Datang seorang laki-laki daripada pinggir bandar mencari Musa dan memberi nasihat supaya dia keluar dari Mesir sekarang juga. Sebab Firaun telah pun bermesyuarat untuk menangkap Musa dan Musa mungkin akan dijatuhkan hukuman bunuh kerana berlakunya pembunuhan yang tersebut. Bunuh dibalas bunuh. Walaupun Musa tersalah, tapi ada masalah lah. Yang penting bagi kitanya, Musa telah pun diminta supaya keluar dari Mesir segera. Ayat 21, fakharaja minha khaifan. Fakharaja minha khaifan yataraqqab. Musa keluar dari Mesir dalam keadaan mengintai-ngintai lah, tengok kiri kanan, takut dikejar oleh polis Firaun. Dan sambil itu jangan lupa, kita sebagai seorang Islam, apa keadaan sekalipun, berdoa mesti kena. Sebagaimana Musa dalam keadaan dia sedang berjalan, fakharaja minha khaifan yataraqqab qala rabbi najjini minal qaumiz zalimin. Ya Allah, selamatkan aku, lepaskan aku dari kaum yang zalim. Alhamdulillah. Maknanya Musa selamat keluar dari bumi Mesir. Kemana dia? Kita tengok ayat 22 ini. Para pelajar yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, muka surah yang Jawi, muka surah 828. Musa keluar
melarikan diri dari Firaun. Ayat 22. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. Allahu Akbar. Tengok dalam ayat kita. Walamma tawajjaha tilqa'a Madyan, dan tatkala ia, dan setelah itu, setelah mana? Setelah Musa keluar meninggalkan bumi Mesir dalam perjalanan menuju ke negeri Madian. Dia pergi seorang dia tu. Seorang dia berjalan kaki. Allahu Akbar. Bila dalil, tanpa guide, tanpa pemandu, penunjuk jalan. Musa berjalan seorang-seorang dia. Wa khasya an yadillat tariq. Dia berasa bimbang, takut tak kena jalan. Dia berdoa lagi. Masya-Allah. Tadi dia orang minta selamat, sekarang dia dah keluar. Dia berdoa kepada Allah, qala asa an yahdiyani, asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Mudah-mudahan Tuhanku menunjukkan kepadaku jalan yang betul, yang lurus. Mana tunjuk jalan secara mudah, senang. Ila Madiana, pergi ke bumi Madian, negeri Madian. Sebab apa Musa pilih Madian? Tengok ni para pelajar. Baik, sebelum daripada itu kita tengok dulu ahli tafsir cakap apa. Dia kata Nabi Musa minta petunjuk jalan nak pergi ke Madian. Maknanya jalan hissi, jalan sungguh lah, jalan perjalanan ni. Maknanya Nabi Musa berdoa tadi minta petunjuk pedoman. Kalau kita hari ni kat GPS lah kan, nak tunjuk jalan nak pergi Madian. Ada juga ulama yang menafsirkan dari sudut maknawi, arada Musa sabilal huda ilal haqqi. Ya Allah, tunjuklah kepada aku jalan yang benar.
Kalau aku duduk di sini lagi, mungkin Nabi Musa terperangkap dengan penyembahan berhala, penyembahan mempertuhankan Firaun ke macam mana. Jadi ada dua lah permohonan. Kita kata insya-Allah dua-dua lah dia dapat tu. Dua-dua lah dapat Musa. Dia dapat pahala, dia dapat permohonan tunjuk jalan sungguh dan juga tunjuk hidayah. Hidayah taufik untuk memilih jalan yang benar. Baik. Kenapa timbul soalan sedikit? Sedikit soalan tuan-tuan. Kenapa Nabi Musa tuju ke Madian? Kenapa? Ini menarik juga soalan ni. Kenapa dia tak pergi ke lain? Kan sekitar Bumi Mesir tu banyak lagi negeri kawasan lain, tapi dia tuju ke Madian. Katanya Madian itu daripada keluar keturunan Nabi Ibrahim juga. Madian nama asal penduduk situ, Madian. Israel, Bani Israel ni daripada anak cucu Nabi Yaqub bin Ishaq. Jadi Musa mari daripada Israel. Musa mari daripada Israel. Maknanya Bani Israel berkumpul di Mesir, asal di Palestin kan. Berkumpul di Mesir. Jadi satu lagi negeri kawasan yang dekat daripada Mesir itu Madian. Mana di Madian sana ada juga keturunan dia daripada sulala Ibrahim. Kalau kita gak mencari perlindungan di kampung keluarga lah. Itu ibarat yang paling mudah. Ini semua ilmu strategi tuan-tuan. Kita pun kalau nak lari, jangan lari pergi tak tahu entah ke mana, cari di tempat yang kita rasa boleh berlindung daripada kezaliman di sini. Mengikut ahli sejarah mengatakan jarak di antara Mesir dengan Madian jalan kaki 8 hari. Daripada Mesir ke Madian samaniyatu ayyam, 8 hari jalan kaki. Maknanya episod Musa ni bukan kecil, bukan pendek lah. Berjalan tu 8 hari daripada dia keluar dari Mesir. Fakharaja minha khaifan, keluar daripada Mesir, berjalan sampai ke Madian bila 8 hari kemudian, seminggu lepas pada tu. Barulah walamma tawajjaha tilqa Madian. Alhamdulillah Nabi Musa berjalan. Kalau saya baca dalam kitab-kitab tafsir, tapi tidak ada sanad yang kuat lah. Nabi Musa ni katanya sampai putus dah kasut dia, kan? Berjalan, cabut kasut dari dia. Allahu Akbar. Baiklah para pelajar sekalian, kita tak usah ambil lah cerita-cerita janibi, cerita-cerita kecil-kecil Nabi Pak Musa kasut dia macam mana, warna apa, tak usah dikorek lah benda tu. Yang penting dia berjalan. Allah Ta'ala pun tak sebut jalan kaki. Bila sampai di Madian, sudah sampai dalam Madian ya, Allah Ta'ala beri dah doa Nabi Musa nak sampai ke Madian. Alhamdulillah sudah sampai. Berjalan punya siang, pagi, petang, siang, malam, gelap dengan cerah. Saya tak katalah hujan dengan panas, kita tahu juga tidak. Yang pentingnya panas dengan sejuk. Akhir sekali setelah seminggu mengembara, Nabi Musa tiba di Madian. Dia masuk Madian tu pagi. Dalilnya tengok ayat ni. Ayat ni menceritakan kepada kita pada waktu itu dia panggil tengah hari lah, maknanya siang hari, bukan malam. Tengok ayat 23. Walamma warada ma'a Madyan wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun. Dan tatkala ia sampai di telaga negeri Madian, Madian warada ma'a Madian ay bi'run, ada sebuah telaga besar menjadi sumber air, tempat orang ambil air, tempat orang minum air. Kebetulan waktu itu mungkin waktu tengah hari,
waktu berkumpulnya para penggembala kambing bawa kambing-kambing mereka untuk minum air di mana di telaga itu. Jadi nasib baik. Dia sampai di situ, dia tengok ummatan bermakna jama'atan katsiratan. Ramai orang berkumpul. Untuk apa dia orang kumpul? Yasquna mawashiyahum. Mereka sedang bagi minum kepada kambing-kambing mereka. Maknanya pagi tadi dah jaga di padang. Tengah hari ni waktu panas. Waktu kambing dahaga bawa ke sini. Masya Allah, tabarakallah. Baik. Tiba-tiba ada dua orang gadis duduk jauh daripada orang ramai. Tengok ayat. Wa wajada min dunihim imra'ataini tazudan. Dan Musa juga dapati di sebelah mereka, sebelah daripada kumpulan ramai ini ada kawasan yang terpinggir di bawah tu. Apa dia di sana? Dua orang perempuan gadis yang sedang menahan kambing-kambingnya. Dua orang gadis ni duk jaga kambing dia jauh daripada orang. Wajada min dunin nas. Man daripada kumpulan orang ramai-ramai tu, penggembala tu, dua orang duduk di pinggir, di tepi. Allahu akbar. Maudhi asfala minhum, di bawah dia. Maknanya yang pentingnya jauh daripada orang ramai lah. Dia kan gadis dua orang ni, budak perempuan. Nabi Musa rasa pelik. Musa ni dia bersifat hero kan. Kita kata hero lah. Tadi dia gitu lu orang di sana sampai kena tumbuk kawan tu mati-mati. Ini dia pergi tengok. Kenapa budak dua orang perempuan duduk jauh? Kesian juga. Nabi Musa lantah dia bertanya. Qala ma khatbukuma. Allahu akbar. Musa tanya, apa hal kamu berdua ni? Kenapa duduk jauh? Dua orang ni mek ni. Oh, Kelantan kak? Mek tak? Mek. Kenapa mek berdua duduk di sini? Sana tu telaga kambing sana. Dia tanya. Kenapa tidak bawa kambing pergi minum air? Masya Allah. Jawab dua gadis ini. Qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a. Mereka menjawab, kami tidak memberi minum kambing-kambing kami sehinggalah pengembala-pengembala yang ramai itu membawa balik binatang ternakan masing-masing. Jadi kami tunggu giliran. Habis dia orang, baru kami masuk. Kenapa kamu berdua ni perempuan mari sini? Wa abuna syaikhun kabir. Dan bapa kami seorang yang terlalu tua umurnya. Tak larat dah nak bagi jaga kambing. Jadi kami berdua, anak laki-laki pula tidak ada. Yang adanya dua orang ini je. Allahu Akbar. Sedih juga ni cerita dia. Tengok ni pelajar. Nota di bawah 1307. Negeri Madian ialah negeri Nabi Syuaib AS. Madian ni negeri Syuaib. Dan kedua-dua perempuan itu ialah anaknya. Ini satu tafsir. Tafsir hari ini kita akan bongkar, nak kata bongkar teruk sangat. Kita akan dedahkan, buka dua pandangan ulama. Siapa Syekhun Kabir? Pakcik tua tu siapa? Syekh tu siapa? Jadi pandangan yang pertama ini dia kata itu Nabi Syuaib. Nabi Syuaib sendiri. Dua gadis itu anak dia. Oleh kerana Nabi Syuaib pada masa itu terlalu tua umurnya dan tidak ada anak laki-laki, maka kedua-dua anak perempuan itulah yang mengembala kambing. Dia tak larat dah nak mari. Tak gembala kambing, masa tu sumber makanan besar duduk di mana? Duduk di kambing. Dengan susu dianya, dengan dagingnya. Maknanya kehidupan mereka memang bergantung dengan kambing. Dia tak tanam padi, dia bela kambing. Baik. Tengok apa kata di para ulama. Kata di Al-Mawardi,
rahimahullah, dia kata wa fimtina'ihima minas saqi. Dua gadis ni tak pergi minum, bawa kambing dia sekali ramai-ramai, kalau tidak cepatlah balik, dia tunggu sampai habis orang. Ada dua sebab. Dengar ni, anak-anak gadis kita, makcik-makcik, pakcik, tengok kita punya pendidikan kepada anak-anak kita macam mana. Yang pertama, sebabnya tasawunan anil ikhtilati birrijal. Mereka tak mahu bercampur dengan orang laki-laki. Ini di saat orang masih lagi dalam data fitrah, campur laki-laki perempuan itu dianggap sebagai tidak baik. Zaman kita hari ini, normalisasi percampuran. Kena bercampur selalu, tak kira di mana. Di tempat kerja bercampur, mula-mula lagi tempat belajar campur, sekolah rendah campur, menengah campur, masuk peringkat college walaupun universiti Islam campur juga, laki-laki perempuan. Mari zaman PKP nak buat kelas Zoom campur juga. Allahu Akbar, habis kita ni campur, laki-laki perempuan bercampur. Dia kata tak apa ustaz, bercampur pun kita jaga SOP. Iyalah, begitulah suasananya. Kita mengatakan telah dinormalisasikan ikhtilaf. Tapi zaman tu orang tak ikhtilaf. Sebab yang kedua, li dha'fihima anil muzahamah. Biasanya gembala-gembala ni orang gedebe-gedebe, orang yang kasar-kasar. Jadi mereka rempuh je. Cepat ni ambil air, bawa kambing ni balik cepat. Jadi tak sesuai dengan perempuan nak rempuh masuk dalam kawasan laki-laki yang hebat-hebat, yang gagah perkasa. Kalau kita kata orang kuat-kuat, jadi dua gadis nak pergi campur, tak payahlah. Maka dia tunggulah dulu. Dulu di mana? Tunggu di mana? Tunggu di tepi jalan tadi. Allahu Akbar. Baik. Itu yang pertama. Wa abuna syekhun kabir, bapa kami ni orang tua, tak larat. Jadi tuan-tuan para pelajar, tanda sikit kita punya orang panggil catatan suasana di Madian. Mana Nabi Musa sampai di Madian, suasana pertama dia jumpa, dia tengok orang sedang bagi minum air kepada kambing. Orang sedang bagi minum air kepada kambing. Baiklah. Sebelum kita pergi jauh, ana rasa elok juga kita buka sikit perbincangan. Kata di Al-Imamu Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, dia kata aktsarun nas, kebanyakan ulama tafsir, para pengkaji mengatakan bahawa Syekhun Kabir itu Nabi Shu'aib. Syekhun Kabir siapa? Nabi Shu'aib. Nabi Shu'aibun alaihissalam. Wahwa zahirul Quran. Zahir daripada Qurannya Nabi Shu'aib. Kita pun tak payahlah bising-bising Shu'aib kata Shu'aib. Tapi oleh kerana ahli tafsir sebut dan mereka mempunyai analisa hujah yang tersendiri, maka anak rasa elok juga saya sebut kepada para pelajar sekalian untuk buka minda, kata orang. Buka minda. Ilmu Islam ni luas. Baik. Kebanyakan ulama tafsir mengatakan dia Syekhun Kabir Sayyidina Shu'aib alaihissalam. Kita pindah kepada satu lagi kumpulan. Annahu laisa bi Shu'aibin. Dia bukan Nabi Shu'aib. Dia seorang tua yang dihormati, tapi bukan Shu'aib. Ni. Kenapa kita kata bukan Shu'aib? Siapa yang kata ni? Di antara yang menyebut kata bukan Shu'aib tadi, Al-Imam Ibnu Katsir. Menyebut dalam tafsir dia kata bukan Nabi Shu'aib. Baik. Kenapa? Apa hujah? Apa hujah? Kumpulan yang mengatakan bukan Shu'aib, di antaranya dalam tafsir As-Sa'di,
mengemukakan analisa hujah. Dia kata wahazar rajulu abul mar'ataini sahibu Madian laisa bi Syuaibin an-nabiyil ma'ruf. Syekh anak ayah kepada dua gadis itu bukan Nabi Syuaib yang dikenali dalam Quran. Kenapa? Apa hujah tuan? Tanda. Hujah yang pertama, hadza qaulun lam yadullu alaihi dalilun. Pandangan yang mengatakan Syuaib itu tidak ada dalil yang jelas daripada Quran bahawa Syekhun Kabir itu Syuaib. Tapi tidak dinafikan bahawa memang Nabi Syuaib pernah tinggal di Madian, tempat dia. Tempat Nabi Syuaib berdakwah di mana? Di Madian kepada kaum yang mengurangkan sukatan, kan? Itu yang pertama. Yang kedua, tidak diketahui tarikh di antara Nabi Musa dengan Nabi Syuaib. Adakah semasa atau masa lain? Jadi ahli sejarah tidak boleh membuktikan bahawa Nabi Musa satu masa dengan Syuaib, dengan bapa mertua ni. Dua. Tiga tu. Maknanya pertama tak ada dalil. Yang kedua tidak dinafikan bahawa Syuaib tinggal di Madian tapi tidak semestinya berjumpa dengan Musa. Itu yang ketiga, Nabi Musa tidak ada maklumat yang menunjukkan dia sempat dengan Sayyidina Syuaib. Yang keempat, ini hujah ni. Nak tulis-tulis lah, kalau tak nak tulis pun dengar ya. Walau kana dzaikar rajulu Syuaiban, kalau dia Syuaib, Allah Taala sebut lalu. Tuhan sebut ya, wa abuna Syuaibun. Ni Allah Taala mubhamkan dia. Syekhun kabir. Bapa sami orang syekh maknanya pak cik yang sudah tua. Untuk para pengkaji, Syekh Dr. Salah Al-Khalidi hafizahullah, dia tulis sebuah kitab Mubhamatul Quran. Nama-nama yang tidak disebut dalam Quran. Menarik untuk kita buat analisa kajian. Tuan-tuan, comel, kan? Baik, yang kelima, Nabi Syuaib alaihissalam, kaum dia telah dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla sebab mereka mendustakan Syuaib. Walam yabqa illa man aman, yang tinggal lagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikut Syuaib. Maknanya tak ramai dah tinggal. Maka dengan itu analisa kita yang kelima, waqad a'azallahul mu'minin, Allah Ta'ala lah selamat orang mukmin ni. Adakah kalau mereka ni baqaya al-mu'minin, orang-orang yang beriman yang tinggal lagi bersama Syuaib, adakah mereka reda membiarkan anak Nabi mereka terpinggir? Tak ada seorang pun tolong timbul air bawa ambil, nanti balik cepat, pergi bantu ayah tolong balik masak. Akak tengok ya budak perempuan ni. Ini logik ke tidak? Kan? Macam mana kalau kita anak tok guru pun kita hormat, ni anak Nabi. Macam mana? Itu yang hujah yang ke berapa? Yang kelima. Yang keenam, adakah Nabi Syuaib sebagai Nabi? Kalau Nabi, dia reda Nabi Musa menjadi khadam dia, sedangkan Musa lebih tinggi darjat daripada dia. Musa kalimullah. Yang terakhir kata Tuan Syekh Sa'di, wallahu a'lam. Itu kita pun nak ambil hantu juga tu, wallahu a'lam. Maknanya dalam ayat ini kalau orang kata dia Syuaib, Syuaib lah. Kalau nak kata bukan Syuaib pun bukan sampai kita kata oh ini bercanggah dengan Quran. Bercanggah macam mana? Tidak ada nas yang jelas daripada Quran ataupun hadis yang sahih yang menunjukkan dia tu Nabi Syuaib. Kita kata wallahu a'lam. Yang pentingnya Allah Ta'ala sebut dalam Quran Syekhun Kabir, seorang tua yang sudah berumur, lanjut usianya, tak larat lagi nak pergi jaga kambing. Baiklah.
keadaan yang ketiga, yang kedua Nabi Musa. Musa tadi dia tengok, dia sudah siasat, budak perempuan ini tak mampu nak pergi bagi minum air kambing dia, pasal dia kena tunggu sampai selesai orang lain. Mengikut dalam cerita, Quran tak sebut, dalam cerita Nabi Musa tanya budak perempuan tu, "Mek, ada ke telaga lain di sini?" Ini cerita ni wallahu alam, adakah masuk dalam Israiliyat ataupun tidak. Tapi cerita ni taklah orang panggil mencalarkan kesucian Nabi. Dia kata, "Ada tak telaga lain di sini?" Dia kata ada. Tapi telaga tu ada sakhrah. Sakhrah ni batu besar. Kalau setakat 10 orang angkat tak terangkat. Jadi di bawah batu tu ada air. Di bawah batu tu ada air. Riwayat ini ada disebut oleh Ibnu Abi Syaibah daripada Sayyidina Umar. Maka Nabi Musa pun, mari tunjuk mana? Ni, telaga. Nabi Musa tumbuk orang mati. Dia tolak yang batu terbuka telaga. Fasaqalahuma, Nabi Musa pun tengok ayat 24. Fasaqalahuma, maka Musa pun memberi minum kepada binatang-binatang ternak mereka. Bismillah, ambil air mek. Ini air. Mari kambing minum. Mana sebab episod ni tak ada dalam cerita penuh, tidak ada. Sama ada dia pergi telaga lain seperti yang disebut oleh sebahagian kitab tafsir, ataupun dia menunggu giliran sampai ke situ, wallahu alam. Yang pentingnya Musa dah bagi minum kepada air 2 orang anak gadis itu. Selesai minum, balik Selesai dah minum air, budak ni tarik kambing dia balik Masya Allah. Saqa Musa lil mar'ataini ghanamahuma bila ujratin ra'fatan wa rahmatan bihima. Semata-mata kesian kepada budak ni, maka Nabi Musa bagi minum air, bagi minum kambing. Musa ni orang baik. Jangan duk tuduh sana sini, kan? Jangan kata Musa ni ada udan sebalik. Elak. Musa ni Allah Ta'ala pilih sebagai seorang pemuda yang baik-baik. Lepas dia bagi minum air, summa tawalla ila zil, kemudian ia pergi ke tempat teduh. Ya Rabb, sedih kita baca Nabi Musa. Nabi berjalan 8 hari 8 malam, lapar, ya Allah. Nabi Musa pun pergi dah cari tempat teduh, duduk dia buat. Itu yang kita kata, analisa tadi mengatakan bahawa waktu tu waktu tengah hari. Sebab waktu orang pergi minum air, Nabi Musa pula pergi cari tempat teduh. Teduh. Sambil itu, tengok episod yang ketiga, suasana yang ketiga bagi Nabi Musa. Selesai dah minum air, Nabi Musa duduk di bawah pokok, dia pun berdoa. Ini yang kita belajar daripada Musa, setiap tempat dia doa ya Nabi Musa. Masya Allah, tabarakallah. Tengok ayat 24. Faqal, Nabi Musa berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku sangat berhajat kepada sebarang rezeki pemberian yang Engkau kurniakan. Kata di para ulama tafsir, lapar sangat Nabi Musa. Allahu Akbar. Musa, Nabi kelaparan. Masya Allah. Tengok nota di bawah. Yakni nota 138. Yakni mendengarkan kisah kedua perempuan itu, bahawa mereka terpaksa mengambil air dan mengembala binatang-binatang ternaknya kerana bapa mereka terlalu tua. Tidak larak mengerjakan dia demikian. Maka Musa berasa belah kasihan, lalu ia menolong mereka mengambil air dan memberi minum kepada kambing mereka. Ia menolong mereka dalam masa ia sendiri terlalu letih. Kerana menempuh perjalanan yang jauh dari Mesir ke situ, kemudian 8 hari lebih dah, dan sangat lapar. Allahu Akbar. Makna Musa keluar daripada Mesir tadi dalam keadaan tak ada makanan, tak sempat. Ja'al rajulun min ali Fir'aun,
Musa, cepat sebelum kamu dikejar. Nabi Musa tawakal Allah. Pada saat itu pergilah ia berteduh sambil berdoa. Yang tersebut dalam seperti yang tersebut dalam ayat ini. Apa dia doa, tuan-tuan? Tengok ayat. Inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, berilah kepada aku. Ya Rabbi, inni muhtajun ila syai'. Saya sangat berhajat kepada makanan. Anzaltahu min ayyi khairin kana. Mana-mana kebajikan yang kau boleh sampaikan, sampai ya Rabbi. Allahu Akbar. Kalau zaman kita akak bendera putih tadi, Nabi Musa ni. Dah ada orang panggil kemuncak dah kepenatan dia dan keletihan yang sangat. Allahu Akbar. Tengok dalam tafsir kata, As-Sam'ani wal Qurtubi mengatakan ijma' al-mufassirin, sepakat ulama tafsir kata, anna Musa talaba min Allah at-ta'am li ju'ihi, dia minta makanan kerana terlalu lapar. Allahu Akbar. Tuan-tuan, Musa lapar, tuan-tuan. Masya Allah. Kata Ibnu Abbas, tulis kata-kata Ibnu Abbas ni rahimahullah radhiyallahu anhuma, wa kana qad balagha bihil ju' ma balagha. Kelaparan yang habis, orang panggil kemuncak dah. Kalau tak makan lagi mungkin Nabi Musa pengsan dah. Allahu Akbar. Cerita Israeliat nak dengar? Katanya Nabi Musa dah jadi hijau dah tubuh dia sebab duk makan daun kayu daripada seminggu dah. Wallahu alam. Jangan tulis, ni cerita je. Jadi katanya sama mereka hijau dah dia ni, makan daun kayu. Masya Allah. Wa innahu, ini kata Ibn Abbas. Wa kana qad balagha bihil ju' ma balagha wa innahu la akramul khalqi yawma idzin 'ala Allah. Masya Allah. Dia makhluk yang terbaik di sisi Allah Taala, lapar begitu sekali. Wa fi hadza, ni tamak dah kata-kata Ibnu Abbas. Kata ulama tafsir pula, wa fi hadza mu'tabarun wa hakimun bihawani dunya 'ala Allah. Ini peristiwa ini menunjukkan bahawa dunia ini sangat kecil nilai di sisi Allah Taala. Musa abas sekejap, nanti kamu dapat kesenangan. Alhamdulillah. Baik. Lepas Nabi Musa doa, sekejap ya bertukar episod yang keempat dalam perjalanan Musa ni. Apa jadi? Tengok ayat yang ke-25. Faja'atu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Allahu Akbar. Nabi Musa dah, ya Rabbi, marilah apa-apa kebajikan aku nak. Kemudian salah seorang dari perempuan dua beradik itu datang mendapatkannya dengan berjalan dalam keadaan tersipu-sipu, malu. Ya Rabbi, budak-budak zaman dulu malu. Budak zaman kita hari ni mana ada lompat terus datang, bang, jemputlah ke rumah. Lah, gadis suci di bawah didikan bapa yang begitu baik, sama ada dia anak Nabi atau anak orang soleh ini, enggak datang dalam keadaan malu. Dia kata apa? Tamshi tahiyan mustatiran. Pakai tudung, tutup muka malu-malu. Ghaira muhtabakhtira wala mubdiyatin lizina. Bukanlah berjalan sengih-sengih suka ataupun berhias, tak ada. Tudung-tudung dia jalan. Masya Allah, tabarakallah. Dalam keadaan dia panggil hishmah. Mana dalam keadaan malu. Sifat malu tu tebal. Tapi apa boleh buat? Tak ada orang yang boleh mari panggil lain daripada dia sendiri datang. Dia mari jumpa Nabi Musa dalam keadaan malu. Allah gambarkan satu kalimah ini saja. Dia kata dalam keadaan malu. Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita nak katakah, zaman tak ada orang. Kalau tidak, dia tak akan keluar rumah pergi bela kambing. Qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Mek ni pun kata kepada Musa, sebenarnya bapakku menjemput tuan untuk membalas budimu memberi minum binatang ternakan kami. Tengok, dia guna bahasa cerdik budak ni. Dia kata, kalau dia kata, tuan, jemput ke rumah, Musa tak akan pergi. Budak perempuan ajak pergi rumah. Bahaya ni.
Dia kata, dia guna bahasa inna abi yad'uk. Bapa saya panggil tuan jemput ke rumah. Untuk apa? Nak membalas budimu, memberi makan kepada kambing, kami akan beri makan kepadamu. Sebab itu sepatutnya dia datang dua beradik, boleh jadi seorang lagi duk masak. Masa dulu bukan senang nak masak. Zaman kita hari ni semua alat-alat ada belaka dah kan. Letak beras nasi pun letak dalam periuk elektrik, tinggal gitu je. Kan? Ni zaman dulu bukan main susah, kena pisah gandum, Allah banyak cerita. Seorang masak mungkin, seorang mari berjemput. Masya-Allah. Jadi Nabi Musa ni nabi. Dia tak boleh pergi ambil upah, minta bila tolong orang ambil upah, tapi oleh kerana dia sangat terdesak, lapar yang kesangatan. Saya pun tak berani nak kata Musa lapar, tapi oleh kerana semua ahli tafsir kata lapar, saya kata lapar juga. Masya-Allah. Musa pun berjalan. Dalam siri perjalanan Musa ini diceritakan bahawa Nabi Musa tak berani, tak mau berjalan di belakang wanita. Tak mau dia. Dia kata apa? Mek, boleh faham orang bukan Kelantan. Mek ni bahasa orang Kelantan kata mek ni maknanya panggilan kepada cik lah cik lah kepada budak-budak perempuan. Mu berjalan depan, mu berjalan belakang, aku depan. Kalau ada simpan nak kiri kanan, isyarat ya. Yamin, yasar ataupun campak batu ke. Yang penting Musa tak nak tengok ni. Depan wanita, berjalan belakang. Apa nak jadi? Sebab itulah kita hari ni kepenatan kita tuan-tuan. Kadang-kadang nak ceramah, nak kuliah, nak forum, kita sebelah, wanita sebelah. Masuk dalam acara-acara TV pula, ustaz dijemput dengan pengacara wanitanya tak tutup aurat. Ustaz pun tersengih-sengih, terhegeh-hegeh juga masuk. Sebelum kau ceramah, kau ribu-ribu penonton di luar, ceramah ke wanita tu tutup aurat dulu. Tak boleh. Ini kolot punya Abu Anah cakap macam ni. Kita sekarang ni zaman globalisasi, normalisasi percampuran. Orang tak tutup aurat pun tenang-tenang je. Itu hak peribadi kita dengan Tuhan. Baik. Balik cerita Nabi Musa. Kalau tidak, tak habis cerita. Allahu Akbar. Berjalanlah Musa. Sampai di rumah, peristiwa yang kelima, peristiwa menyampaikan khabar dari mana dia datang dan dia telah mendapat jaminan keselamatan. Alhamdulillah. Tengok ayat 25. Falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qasas. Maka tatkala Musa datang sampai bertamu ke rumah Syekhun Kabir dan menceritakan kepadanya kisah-kisah kejadian yang berlaku mengenai dirinya. Tengok surah Al-Qasas ni ambil daripada ayat ni. Wa qassa 'alaihi al-qasas. Musa menceritakan kepada pak cik qasas, peristiwa yang berlaku kepada dia. Dia tak sembunyi, tak kata saya ni mari daripada kampung orang hebat. Lah, Musa nyatakan saya ni begini. Kalau pak cik nak terima saya sebagai tetamu, alhamdulillah. Kalau nak halal keluar pun halal lah, tapi bagi makan dulu, lapar ni contohnya. Bila Nabi Musa cerita apa yang berlaku, pak cik Syekhun Kabir bagi respon yang menenangkan hati Musa. Qala la takhaf. Kalau begitu anak anda, jangan takut. La takhaf, jangan takut. Najauta minal qaumiz zalimin. Janganlah anda bimbang, takut. Engkau telah selamat dari kaum yang zalim itu. Siapa yang zalim itu? Fir'aun. Tengok nota 1309. Yakni engkau telah selamat dari angkara Fir'aun dan kaumnya kerana negeri Madian ini tidak terletak di bawah taklukan jajahan Fir'aun. Mana negeri lain di sini. Kami pemerintah lain, kami bagi perlindungan kepada kamu, duduk sini. Mana dalam masalah mu dengan Fir'aun, settle. Alhamdulillah, tepatlah keputusan yang dibuat oleh Nabi Musa AS. Untuk apa tuan-tuan? Nabi Musa berjalan
keluar daripada Mesir ke Madian, maknanya pilihan yang tepat. Sampai-sampai dia telah dapat apa? Dapat jaminan keselamatan. Makan pun dapat, selamat pun dapat. Gawe tunggu dulu, jangan bincang lagi. Nanti kita masuk dalam siri yang akan datang. Kita berhenti setakat itu dulu. Setakat Musa sudah sampai di rumah Syekhun Kabir. Alhamdulillah, sudah mendapat ketenangan. Tuan-tuan dan puan-puan yang menangis tadi, hapuskan air matamu, Musa sudah dapat makanan. Alhamdulillah. Baik, untuk merengkahkan masa, kerana kita ada sesi tanya jawab, kita pergi kepada beberapa pengajaran fawaid at-tarbawiyah wal ilmiyah dalam kisah yang kita baca ini, bermula ayat 22 hingga 25. Yang pertama, kita tengok Nabi Musa AS memilih jalan nak pergi ke mana. Madian nak pergi mana. Jadi apabila dia ada jalan yang tak jelas, maka dia minta petunjuk daripada Allah Azza wa Jalla. Ini kata di para ulama, kalau kita buat kajian, sukar untuk kita buat keputusan, maka berdoalah, minta Allah Ta'ala bagi petunjuk. Bagaimana cara? Musa kata, asa Rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Petunjuk yang diajar oleh Nabi SAW kepada kita melalui salatul istikharah. Salat istikharah. Tapi sebelum istikharah, tuan-tuan tanda dulu. Ramai orang ni pakai istikharah selalu. Dia tunggu mimpi. Tunggu mimpi, apakah Tuhan nak tunjuk pada dia. Memang tak dapat. Kita kena buat kajian secara manual dulu. Perkara yang aku nak buat ini, gini. Kemudian barulah kita istikharah. Setelah kita buat keputusan, kita istikharah, minta petunjuk Allah, apa yang aku nak ni, betul ke tak betul. Itu cara dia. Nabi Musa keluar dah dia. Dia tak boleh tunggu duduk di Mesir. Kalau tunggu lagi, mungkin dia kena tangkap. Maka ketika itu, Musa pergi dulu, minta doa untuk ke Madian, minta petunjuk Allah SWT, pergi. Allah telah permudahkan urusannya, tak sesak sampai ke Madian. Alhamdulillah. Isu yang kedua. Nabi Musa tengok je budak perempuan dua orang terpinggir, dia tanya, ma khatabukuma? Kenapa ni? Kata di para ulama, kita ni kalau tengok orang susah, bantu, jangan kutuk. Ni dak ni, bahasa jenis malah ni duk buat macam-macam ulasan kita, kan? Pergi tolong, bantu apa yang mampu kita buat. Allah. Dalam kisah ini, targhibun fil khair wa hasun 'alal muawanati 'alal bir. Ayat ini menggalakkan kita jadi orang panggil ringan tangan untuk membantu. Tengok orang, tolong. Nabi Musa dah bantu dua gadis ni, cepat dia balik. Terkejut ayah dia, dah pulang. Tak ada orang masuk air ke hari ni? Tak ada orang geng-geng pengembala, tak ada ke? Ada, tapi ada cerita apa? Cerita ayah. Dia pun cerita. Baik, yang ketiga, Nabi Musa tidak jatuhkan hukuman terus kepada wanita, bahkan dia tanya, ma khatabukuma? Kenapa kamu berdua di sini? Kata di para ulama tadabbur, la yanbaghi an yahkuma 'alal umur illa ba'da ma'rifatil asbab. Tak boleh kita buat sebarang keputusan, analisa hukum, kecuali kita kena tengok sebab dulu. Jadi Nabi Musa tengok budak perempuan ini terpinggir di tepi ni. Kenapa? Biasanya budak orang perempuan tak keluar rumah, tiba-tiba dua gadis keluar sini. Dia tak kata budak ni bahasa jenis budak nakal ke, budak melepok, la ma khatabukuma. Sepatah je Musa. Musa tak cakap banyak. Tak kata mari, cik adik ni dari mana? Kenapa berdua kat sini? Itu orang gelenyar nama lagi tu. Gelenyar ni bahasa Kelantan. Gelenyar ni menggatal lah. Musa bercakap setakat perlu je. Ma khatabukuma. Apa sebab di sini? Serius dia punya soalan. Maka dia pun cerita apa yang berlaku. Jadi kita pun kalau tengok suasana-suasana, jangan mudah jatuh hukum, tanya khabar dulu. Ni jaranglah kita nak guna yang ini. Kebanyakan kita kat Allah kompayakun selalu dalam bab apa-apa ni. Yang keempat, empat dah kita.
Fasaqalahuma. Allahu akbar. Langsung Musa bagi minum air kepada kambing. Kata orang, anna rahmata bil khalqi, rahmat kepada makhluk, ihsan kepada hamba makhluk-makhluk Allah Ta'ala ini, kita kena berlakukan kepada orang yang kita kenal dan yang tak kenal. Musa tak kenal budak ni, tapi setelah dia tahu masalah, lantas dia bantu. Allahu akbar. Wa hadza min akhlaqil anbiya. Ini adalah merupakan akhlak nabi-nabi alaihimus salatu wassalam, membantu orang. Kita pun apa-apa yang kita boleh bantu dipersilakan. Jangan duk tanya banyak, jangan duk kecek banyak, kata orang. Bantu. Yang kelima, setelah selesai minum air, Nabi Musa duduk bersandar di bawah bayang teduh itu. Dia berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Bagilah apa-apa yang saya boleh selesaikan masalah saya ni lapar ya Rabbi. Kata ulama, dalil ala anna syakwa dhurri ila Allah mubahatun. Mengadu kesusahan kita kepada Allah diharuskan. Wa su'alahul ghausa jaizun. Kita minta bantuan dengan Allah satu perkara yang sangat diluluskan. Jadi apa-apa kita, selain daripada kita minta tolong orang, kita utama juga kita kena minta dengan Allah. Mengadu kepada Allah tidak menafikan tawakal, tidak menafikan kesabaran, tidak menafikan segala perkara. Tapi kalau mengadu dekat orang, mengadu di Facebook, mengadu kepada makhluk, tengok kategori. Kalau dia setakat nak iklan, nak maklumkan perkara, itu diharuskan. Contohnya dia ni sakit, dia maklum kepada orang, saya ni malah hari ni sakit, uzur, tak dapat kerja, letak di Facebook, orang pun tahu, oh dia uzur. Doakan syafahullah, Allah yashfi. Tapi kalau jenis pengaduan, itu menunjukkan hilang kesabaran, rugi kita. Jadi syakwa ilallah, dalam apa keadaan kita tidak menafikan kesabaran, tidak menafikan tawakal. Alhamdulillah. Berapa dah kita? 6 dah. Yang ke-6. Faja'at uhdahuma tamshi ala istihya. Gadis ini berjalan dalam sifat malu. Kata dia ulama, bayanu kamali khuluqiha tainil mar'at. Allah gambarkan sempurnanya akhlak dua gadis ini. Dia berjalan ghaira musri'ah, bukan cepat laju bongga kata orang. Jalan bihudu, jalan dengan sopan, dalam keadaan malu, kamalil adab. Sebagaimana kata Sayyidina Umar, tulis kata-kata Umar. Ja'at tamshi ala istihya. Dia berjalan dengan suasana orang yang bersifat malu, tenang. Qailatan bi thawbiha ala wajhiha. Dia telah menuduh muka dia dengan kain. Tuduh kelubur, tutup muka. Masya-Allah. Laisat bisalfa'in. Salfa'in bukanlah seorang yang mesra dengan laki-laki. Mari bang, jemput ke rumah lah bang. La. Masya-Allah. Harajatin wallajatin. Mana bukan orang yang orang panggil bahasa jenis orang apa ni, mesra sangat lah. Orang panggil apa dia? Kalau orang Kelantan kata kecek lacak. Lacak ni maknanya lebih sangat lah. Cakap dengan orang yang tak ada malu-malu dah. Walaupun baru kenal tadi, tapi dia punya cakap lebih lah. Cakap dengan sopan, dengan adab. Itu kata-kata Sayyidina Umar ni dikeluar oleh Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dalam tafsir, wa sahaha isnadahu Ibnu Katsir. Itu kata-kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Baik, kita pergi lagi. Maknanya sifat malu ni sifat al-kiram minal akhlaqil mamduhah. Jadi hari ini budak-budak nak malu macam mana? Daripada umur 5 tahun sudah dilatih untuk melompat-lompat di sekolah, bercampur gaul laki-laki. Ini semua hasil pendidikan barat orang putih penjajah. Mereka lari, mereka tinggal perasaan. Sebagaimana pantunnya yang diukap oleh bapak saya. Harimau mati tinggal belang, orang putih pergi tinggal perasaan. Perasaan nak jadi orang putih. Masya Allah. Baik, yang ketujuh. Apa ni? Qalat inna abi.
yad'uka liyajzi. Ayuh aku nak bagi balasan kepada kamu. Dia panggil kita bagi sagu hati kepada orang buat baik kepada kita. Ini satu perbuatan yang mulia. Mana bila orang baik kepada kita tolong. Paling kurang dalam hadis Nabi, tuan-tuan tengok dalam kitab Perisai Muslim kata, paling kurang kita kena kata jazakallahu khaira. Itu yang paling. Mana kalau orang buat baik pada kita fakafi'u, Nabi kata membalas balik. Kalau tak ada apa nak balas, kurang-kurangnya mu kata jazakallahu khaira. Allah Ta'ala lah bagi balasan kepada kamu. Kena jawab, jangan tak jawab. Baik, yang ke-8, sepatutnya bila kita tengok makhluk asing pula, orang asing, mana orang asing ni, orang bukan kampung ni, orang mari jauh, kita kena tegur dia supaya dia rasa tidak kesunyian, kita tidak keseorangan di tempat ini. Tegur, mari mana, dari mana, ada masalah apa? Allahu Akbar. Ana berjalan musim Covid ni sukar, tuan-tuan, sukar. Kan, kita nak singgah di masjid, nak berhenti buang air di tandah ke, nak tumpang solat, JK ke, nak keluar. Allahu Akbar. Covid ni bijak sungguh, dia boleh tutup masjid, dia boleh halang orang masuk masjid. Ya Rabbi ya Karim ya Allah. Baik, maknanya kita bila tengok orang asing, orang yang bukan kampung kita ni, kita kena tegur. Dari mana, kenapa, ada hal apa, itu baiklah. Kan? Baiklah, yang ke-8 dah kita. Yang ke-9 dah. Yang ke-9, gadis ini tak kata dia ajak ke rumah, tapi dia gunakan inna abi yad'uk, bapa saya panggil. Ini dia panggil, menunjukkan cerdik budak ni. Tuan, encik, bapa saya jemput ke rumah. Kalau kata dia ajak, Nabi Musa mungkin tak pergi. Budak perempuan ajak ke rumah dia, macam mana ni? Tapi oleh kerana bapa dia sandarkan inna abi yad'uk, ayah saya, yang menyebabkan Nabi Musa dahlah dia dengar orang tua tadi tak larat. Paling tidak pun kita bagi hormat kepada orang tua, kan? Paling tidak hormat kepada orang tua. Baik, yang terakhir, bila sampai ke rumah Syekhun Kabir, Musa menceritakan wa qassa alaihi al-qasas. Dia menceritakan apa yang berlaku kepada dia, sebab dia orang asing. Dia mari daripada jauh, kampung lain. Jadi kalau dia tak cerita, pak cik ni pun takut ni, budak mana ni? Dahlah aku ni ada 2 gadis perempuan je, tak ada orang laki-laki di rumah, aku pun tua, tak larat. Bila Nabi Musa menceritakan, menenangkan pak cik, sehingga dia boleh terima. Kata di para ulama tadabbur, anna qassal akhbar la yu'addu shikayatan. Menceritakan hal kita kepada orang yang kita baru kenal untuk menenangkan dia, bukan merupakan satu pengaduan yang tak baik. Kena bagi tahu, saya ni gini. Baru kita kadang-kadang tengok orang yang asing, kita rasa takut juga, ni orang mana ni? Penagih dadah ke? Mak syabu ke? Syabu tu hak jenis dadah juga lah, kan? Jadi kita, tapi bila kita tahu orang ni orang baik ni, cuma mereka ni tak boleh sebab berlaku kes demikian, mungkin Nabi Musa tak berselindung, dia telah tumbuk orang. Maka itu kita kena katakan bahawa menceritakan hal kita dalam suasana yang diperlukan bukanlah suatu pengaduan. Wallahu alam. Alhamdulillah para pelajar sekalian, kita dapat 10 pengajaran apa yang Musa dapat dengan suasana di sana di Madian. InsyaAllah tadi kita sudah 5 suasana yang ke-6 Nabi Musa di Madian, apa dia dapat. Orang Kelantan kata boleh gawe. Wallahu alam. InsyaAllah kita sambung dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.